Canon M50 Mark II, apakah kebaikan dan kekurangan dia? Nak tahu? Teruskan tonton. Cerita dia macam ni, aku ni dah malas nak pegang kamera yang besar dan berat, contohnya macam DSLR Canon 5D Mark III tu. So, aku jual kamera tu dengan planning untuk ambil kamera mirrorless. Sebab aku tukar mirrorless ni, sebab macam aku cakap tadi itulah, sebab dia lebih kecil dan lebih ringan. Pada masa aku survey kamera yang aku nak tu, ada beberapa kamera, aku ada listkan 3 kamera yang ada dalam senarai aku. Nombor 1, Canon M50 Mark II. Nombor 2, Sony ZV-1. Nombor 3 adalah Panasonic Lumix G100. So, end up, aku ambil Canon juga. Nombor 1, atas sebab faktor color science dia yang lebih lawa antara 3 kamera tu. Nombor 2, sebab dia banyak lens, compatible dengan lens yang aku ada dan aku guna untuk 5D Mark III tu sebelum ni. Nombor 3, sebab user interface yang lebih mesra alam, di mana senang korang kalau nak akses kepada setting mana-mana setting lah. Kalau compare antara Sony dan Panasonic, korang boleh tanyalah user Sony dan Panasonic lah, memang dia orang akui sendiri benda tu. Okey, apakah yang ada dalam box ni? Jom kita tengok. Dia bagi kamera, dia bagi kabel untuk kabel charger, lepas tu ni charger, lepas tu dia ada bagi strap, dia ada bagi warranty card, dia ada bagi apa ni, daripada Canon, apa kelebihan-kelebihan Canon yang ada pada features ni lah. Dia ada bagi buku manual, baca jangan tak baca. Ni apa ni? Okey, ni tempered glass punya protection untuk punya LCD screen. Ni free gift daripada seller. So tak ada masalah, aku campak semua ke tepi. Okay, inilah benda-benda yang aku dapat basically sebenarnya aku dah buka dulu kotak ni sebelum ni untuk memastikan bahawa dia okey lah. Yelah, sampai-sampai terus lah test kan. Betul tak? Takkan tak test dulu. Okay, ini bateri dia. Dia ada bateri original tapi aku pakai bateri third party je ni. Sebab lebih kurang je. Dan ini dia punya memory card. Dia bagi 32GB. By seller lah, seller yang bagi kan. Macam ni lah rupa dia. Kecil je kan. Kalau kau tengok kan, ni tapak tangan aku. Tinggi aku 170cm, berat aku lebih kurang 80 kilo. So, dan ini adalah rupa kamera dia. Kecil kan kalau compare dengan aku punya tapak ni, kecil je. Well, aku prefer kamera ni dan aku sukalah, happy lah. Sebab dia kecil dan ringan. Pakai pun best. Kat sini ada mikrofon punya output jack. Silap. Mikrofon punya input punya jack. Sini ada multifunction punya button yang kita boleh tekan lah, kita boleh set. Ini adalah mode dia. Kita ada manual, aperture priority, shutter priority, program, automatic untuk film, scenery. Yang ini custom, yang ini movie, auto, yang ini movie, yang ini manual untuk fotografi. Yang ini movie punya shoot lah, movie punya mode lah. Dan sini ada button untuk record, di mana tak silap aku M50 Mark I tak ada button ni. Ni ada antara improvement yang dia buat lah. Compare dengan M50 Mark I dulu, ini ada eye focus. Yang M50 Mark I tak ada eye focus. Kat sini dia punya HDMI punya output. So kita boleh buat Facebook live lah. Ataupun banyakkannya orang guna ni untuk webcam. Kalau internet kurang cukup laju lah. USB, micro USB punya input lah untuk bateri. Untuk pakai secara berterusan kalau kita guna kamera ataupun live view untuk event-event lah. So kamera ni memang banyak orang guna untuk live view punya event. Dia punya battery compartment jangan tunjuk tadi kat sini. Dengan dia punya memory card kat sini. Sini adalah tempat cucuk tripod ataupun apa-apa yang kita boleh gunakan lah, ataupun gimbal stabilizer ke kan. Sini adalah tempat masuk strap. Sini adalah tempat strap. Sini adalah button wifi. So tak perlu kita pergi dekat setting untuk connectkan kita pada handphone punya, Canon punya WhatsApp. Canon punya apps. Dan tekan button kat sini, dah activatekan wifi, kita buka wifi kat sini, kita connect je terus kepada kamera ni. So kita boleh control lah dia punya aperture ke apa ke, shutter ke, dia punya ISO ke melalui application saja.
Contohnya macam yang aku buat sekarang ni lah. Yang kamera yang aku gunakan ni pun adalah kamera Canon EOS M50 Mark II. Di mana semua benda ni aku kontrol dekat handset. Senangkan zaman sekarang. Ini khas untuk yang orang perseorangan macam aku lah. Yang single forever. Sini adalah dia punya lens dia. Nampak dia punya sensor macam tu. Ni pun jangan bagi exposure banyak Ya, ada moisture, ada habuk. Benda tu akan merosakkan lens korang. Dan menyebabkan fungus. Kalau tak guna lah. Kalau guna, okey je. Ini adalah button untuk kita cabut dia punya lens. Ini adalah hot shoe mounting. So, sini masuk flash ataupun masuk mikrofon ke apa ke kan. Boleh juga kat sini kita gantung mikrofon je kat sini. Sebenarnya tak ada apa-apa function pun. Tapi dia punya input still masuk sini jugalah. Kalau kau nampak, sini ada level. Macam satu button kat sini. Ini adalah tempat di mana dia punya sensor tu terletak. Level dia punya sensor. So korang boleh kira dia punya jarak antara sensor korang dengan korang punya subjek berdasarkan sinilah point yang ada kat sini ni. Tak ramai yang tahu kan. Di sini adalah viewfinder dan sini adalah sensor viewfinder. So maksudnya kalau korang tutup sensor viewfinder ni, automatik kau punya LCD screen akan mati. Tapi LCD screen akan mati dan akan gambar dekat viewfinder. Tapi kalau korang tak tekan sensor ni, tak tutup sensor ni, gambar tu akan keluar dekat korang punya LCD screen. Ini adalah articulated punya kamera. So boleh tengok lah, jangan salah pusing. Kau pusing gini memang patah terus lah. Mana ada orang tengok gini? Orang tengok gini kan. Okay, contohnya ambil gambar macam ni, macam ni. Ataupun ambil video macam ni. Kan senang. Sebab sekarang semua kamera, terutama videographer lah, memang best kalau ada articulated. Okay, tutup. Lain tak ada. So itu saja fizikal yang aku boleh cerita pasal kamera ni. Dan lupa aku nak cerita. Ini flash. Ini flash dia lah. Dia punya spesifikasi flash aku akan cerita selepas ni. Okay. So kita teruskan dengan spesifikasi. Sekarang ni aku nak cerita pasal dia punya spesifikasi menggunakan CMOS sensor 24.1 megapiksel, prosesor jenis Digi8 di mana antara prosesor yang terbaru lah yang Canon ada pada masa kamera ni dikeluarkan. Mounting lens yang boleh digunakan adalah jenis EFM iaitu mirrorless, tapi compatible dengan EF dan EFS punya lens jika kita menggunakan adapter by Canon ataupun by Viltrox. Kamera ni adalah jenis APS-C di mana kita tahu kamera APS-C crop factor dia untuk Canon adalah 1.6. So memang sama je lah dengan kamera APS-C yang sebelum ni daripada Canon iaitu DSLR. Sama ada beginner punya level ataupun advanced punya level. Mempunyai IS yang bergantung pada lens yang korang gunakan sebab kamera Canon kebiasaannya dia punya IS adalah dia letak pada dia punya lens, bukan pada dia punya body. Tak sama macam Panasonic Lumix G100 dan juga Sony ZV-1 di mana mereka mempunyai internal IS symbolization. So itulah kelemahan yang ada pada kamera ni lah, salah satu kelemahan dia. Sistem fokus menggunakan dual pixel dan face detection. Face detection tu adalah fasa detection. Bukannya face detection ni bukannya muka So jangan confuse lah benda tu. Tapi face detection ni hanya berfungsi apabila kita menggunakan video selain daripada 4K. Kalau menggunakan video 4K 24 frame per second, face detection tu tak wujud sebab dia punya Digi8 processor tu tidak cukup untuk menampung maklumat yang ada pada kamera ni lah untuk direkod. So dia akan by default dia akan jatuh kepada contrast detection di mana fokus dia memang slow dan hunting kau-kau. So itu salah satu kelemahan dia lah. Autofocus point selection yang ada ialah autofocus jenis face detection dan tracking. So maksudnya dia detect pada muka dan dia track ke mana kita pergilah. Contohnya kalau tengah ambil gambar kat situ kan kita pakai face detection dan orang tu berlari ke tempat lain, dia akan track juga dekat muka orang tu. Tapi ini hanya untuk mode gambar lah. Untuk mode video boleh, tetapi bukannya untuk resolution 4K. Autofocus yang lain adalah eye autofocus ataupun fokus di mata. Yang ini khas memang untuk gambar dan video lah, kerana cukup cahaya yang ada pada environment pada ketika itu. Autofocus yang lain adalah autofocus mengikut zone. Contohnya untuk spot memang sesuai, contohnya orang macam berlari, berkuda apa semua kan kita boleh select aperture pada 5.6 dan shoot menggunakan zone selection. Mode ni start ada pada kamera Canon 80D. Dia 80D ke 70D dah start ada dah mode ni. So sangat berguna lah untuk orang yang suka ambil gambar sukan.
Dan fokus yang terakhir adalah autofocus spot AF ataupun satu titik point di mana kita akan fokus kat tengah-tengah ataupun kat mana kita touchscreen dekat yang ada pada kamera ni lah. ISO sensitivity bermula daripada 100 hingga 25,600 dan expanded until 51,200 kalau kita aktifkan expandable ISO. Untuk shutter speed, biasalah kalau kamera macam crop body ni, biasanya shutter speed dia limited to 1/4000. So samalah dengan kamera ni. Shutter speed yang paling rendah kita boleh pakai adalah 30 second hingga 1/4000. 1 hingga 4,000. White balance setting adalah auto white balance, preset auto white balance. Contohnya macam cloudy, tungsten, lagi shadow. Itu yang adalah. Maksudnya dia dah preset dalam kamera. Dan lagi satu adalah custom white balance. Ini adalah satu-satu kelebihan kamera ni di mana kebanyakannya kamera bawah 3000 yang dikeluarkan oleh Canon sebelum ni tidak mempunyai custom white balance. Sebab aku pernah pakai 500D, so aku tahulah. Harga dia waktu tu aku beli dalam 2004 pada tahun-tahun tu, 2010-2011 macam tu. Dan memang tak ada custom white balance. Kalau kita nak pakai custom white balance, kita kena ada satu software di mana kita install masuk dalam kamera ni ataupun ada firmware. Firmware tu kita masukkan dalam kamera ni baru kita boleh guna kita punya custom white balance lah. Tapi benda ni akan valid warranty pada kita punya kamera. Itu kelemahan dia lah. Tapi kebanyakan orang guna sebelum ni. Tapi kalau macam kita dah biasa, kita boleh stick kepada cloudy ataupun daylight. Supaya kita punya daylight, supaya kita punya white balance tu maintain pada satu jenis saja. So tak adalah masa nak editing gambar kejap nak tukar sana, kejap nak tukar sini. Ni kebanyakannya fotografer yang tak tahulah, terutama fotografer yang baru. Hanya satu custom white balance saja yang kita dah set, kita boleh save. Dia tak ada banyak slot untuk kita save macam body pro yang lain. Tapi tak apalah, custom white balance pun kebanyakannya bergantung pada keadaan. Sebab keadaan A tak sama keadaan B. Kadang-kadang kita kena set semula. So tak ada masalah lah kalau kita nak menggunakan satu saja custom white balance. Tapi masalah akan muncul di mana dalam satu majlis tu, dia ada beberapa custom white balance yang kita setting. Tapi disebabkan kita hanya ada satu tempat untuk save custom white balance tu, so tiap kali kita berubah environment, kita kena tukar custom white balance kita. Dan itu adalah agak menyusahkan. Tapi kalau nak upgrade pada yang lebih better, pro punya level, mungkin dia ada 5 setting untuk custom white balance yang kita boleh save. Viewfinder adalah jenis OLED electronic display di mana coverage dia adalah 100%. So maksudnya apa yang korang nampak dekat viewfinder tu dengan apa yang dia capture adalah 100% sama. Tidak seperti kamera Canon yang advance sebelum ni. Contohnya 60D aku pernah pakai, 5 biji dulu pakai 60D. Dia punya viewfinder coverage dia hanyalah setakat 98%. So bila kau dah ambil gambar, dah balik, dah tengok kan apa pasal gambar aku macam tercrop sikit ni. Tapi bila kita kaji semula spesifikasi kamera dia, so dekat coverage tu ada kurang. Masa mula-mula dulu 96% rasanya untuk 60D tu. So quite besar jugalah dia punya gap tu kan. So tiap kali kau ambil gambar kau akan perasan benda tu. So itu salah satu kelemahan viewfinder yang ada pada Canon, yang ada pada kamera Canon 60D. LCD monitor yang ada pada kamera ni adalah jenis touchscreen 7.5 cm ataupun bersamaan dengan 3 inci. Dan coveragenya ialah sebanyak 100%. So samalah macam viewfinder tadi. Apa yang korang nampak dekat screen touchscreen ni, yang korang capture sama dengan apa yang korang capture lah. Internal flash yang ada pada kamera ni hanya berkesan pada 5 meter sahaja dia punya jarak dengan ISO sensitivity 100. Dia punya coverage hanyalah berapa besar dia punya width tu ataupun kelebaran dia yang di cover adalah sebanyak 15mm ikut kamera ni. Kalau ikut kamera full frame adalah 24mm. Curtain flash yang dia boleh synchronize adalah hingga 1/200. So maksudnya lebih daripada 200. Curtain flash ni dia tak boleh nak berfungsi lah, dia tak boleh nak catch up. Untuk fotografi, color space yang ada adalah sRGB dan RGB. Ini memang biasa terhadap semua kamera Canon. Daripada dulu sampai sekarang memang aku jumpa sRGB dengan RGB je lah. Lain tak adalah. Sebab kalau korang perasan, RGB adalah full color spectrum untuk dalam satu dunia ni yang aku tahu. Dan sRGB adalah 80 ke 70% daripada sRGB punya color spectrum. So kebanyakannya aku guna sRGB lah sebab kebanyakannya printer tak boleh nak cover pun RGB. Sebab banyak printer dia menggunakan hanya sRGB ataupun CMYK. Maximum frame per second bagi kamera ni adalah 10 frame per second hingga 25 frame per second kalau kita shoot dalam format JPEG.
Tapi kalau kita shoot dalam format RAW, dia hanya boleh cover sampai 10 frame per second. Anyway, benda ni bergantung pada kekuatan bateri korang dan berapa bagus korang punya memory card. Kalau bateri korang dah tinggal separuh ataupun 50% ataupun 10%, dia memang tak dapatlah figure yang aku bagi tadi tu. Tapi kalau bateri penuh dan memory card korang adalah kelas 10, bukan kelas 1 atau kelas 4, InsyaAllah boleh dapat, tak ada masalah. Format gambar yang ada pada kamera ni adalah JPG, RAW dan CR3, iaitu kamera RAW number 3. Di mana kamera RAW number 3 ni format dia lebih ringan lah. Dia atas sikit daripada JPG, tapi bawah sikit daripada RAW punya format. Yang ini sesuai kalau korang rasa macam tak boleh nak selamatkan gambar tu lagi sebab environment tu dah macam hauk pikuk ke apa kan, ataupun terlalu gelap ke apa ke, kita boleh pakai CR3 ni. Tapi disebabkan file dia yang agak kecil, contohnya memory card korang dah penuh untuk event tu, so boleh pakai CR3 lah untuk to save the more space lah on your storage. Untuk videografi pula, format yang ada ialah MPEG-4. Untuk videografi pula, format yang ada ialah MP4 dan MPEG-4 AAC untuk audio. Video 4K terhad pada 24 frame per second, manakala untuk video Full HD dia ada 60 frame per second, 50 frame per second, 30 frame per second, 25 frame per second, 24 frame per second. So kamera ni sebenarnya lebih kepada Full HD punya format, sebab tu aku belilah, dan aku rasa tak perlukan 4K buat masa sekarang ni. Sebab internet kat Malaysia ni masih slow lagi. Orang nak tengok 4K pun belum tentu lagi. Dan kebanyakannya orang memadai sudah cukup setakat tengok Full HD 1080 fps ataupun 1080 punya resolution. Duration max video bagi kamera ni adalah 30 minit bagi setiap satu kali kita rekod. Untuk interface, dia ada beberapa fungsi yang ada. Nombor satu, dia ada high speed cable, tapi masalahnya dia menggunakan bukan Type-C. Dia gunakan micro USB yang agak outdated lah. Mungkin pada masa kamera ni didesign, dia masih menggunakan micro USB. Sebab sekarang semua dah Type-C kan, di mana dia punya connection dia lebih stabil dan lebih laju. Dan interface yang lain adalah dia ada Wi-Fi, dia ada Bluetooth, dan dia juga ada HDMI punya kabel output dan input. Kebetulan hanya HDMI output saja, input ada lah, mana tengok apa kan. Dari segi fizikal, kamera ini dicipta dari bahan polikarbonat ataupun PVC lah, polyvinyl chloride, yang dicampur sikit dengan besi. Beratnya hanya 387 gram setelah dicampur dengan bateri dan juga memory card ataupun SD card. Kat mana aku beli kamera ni? Well, aku beli online saja. Sebab online yang paling murah, iaitu harga dia 2499 untuk body saja, berserta dengan bag, dengan kotak, dengan memory card, dengan bateri, dengan aksesoris yang standard lah yang ada dalam kotak ni. Pada masa bilakah beli kamera ni? Pada bulan Disember 2021. Masa tu dah start jual lah kamera tu. Kamera tu jual, kamera 5D Mark III tu jual pada bulan 11. So bulan 12 dah aku ambil kamera ni lah. Harga 2499, 2 unit aku ambil. So 5,000 lah, campur dengan kamera kit lens ni. Aku saja nak test demi kit lens. Dan beberapa adapter yang lain lah. Adapter Viltrox ada dua. Satu yang high speed booster, satu yang non high speed booster. Itu pun dah 1,000 habis. Lepas tu dengan bateri lagi, dengan tripod lagi, ada beberapa things lah. So overall aku habis dalam 7,000 lah pada bulan Disember tu. So tak banyak lah bagi fotografer. Sebab fotografer ni kalau habis duit ni memang atas 7,000 katnya lah habis duit. Sebab aku ambil dua kamera ni sebab kita fikir kita nak buat job, kalau satu kamera rosak at least ada backup lagi satu. Sebab tu mana-mana fotografer wajib ada 2 kamera body, jangan ada satu buat hal. Daripada korang beli satu full frame kamera, baiklah korang beli 2 body yang crop, di mana korang dapat selesaikan masalah ni. Kalau ada kamera rosak, kalau kamera korang yang satu unit tu rosak. Kalau tak pun, satu full frame, satu lagi beli crop center sebagai backup. At least ada kamera backup pada masa tu kan. Sebab apa beli kamera ni? Macam yang aku cerita tadi, sebab aku dah tak laga nak pegang kamera DSLR yang berat dan besar. Siapakah yang patut beli kamera ni? Well, bagi aku orang yang patut beli kamera ni adalah orang yang baru berjinak dengan kamera, sama ada foto atau video, dan orang-orang yang advance, yang dah biasa guna dah. Bagi aku sebab dia punya mode, dia punya fungsi yang ada pada kamera ni, advance pun dah ada, so tak jadi isu. Okey, sekarang kita nak cerita pasal kebaikan kamera ni. Nombor 1 aku boleh cerita dia kecil. Nombor 2 dia ringan.
Nombor 3, dia tak ada masalah overheat macam Sony ZV-1 yang aku hampir-hampir dia beli sebelum ni. Point nombor 4, banyak fungsi kamera yang professional punya body ada dalam kamera ni. Contohnya nombor 1, custom white balance. Custom white balance dan juga eye focus, iaitu fokus di mata. Nombor 5, boleh masuk dengan semua lens yang Canon ada, sama ada EF mirrorless, EF biasa ataupun EFS. Cuma untuk bagi lens EF dan EFS kena beli dia punya adapter lah, di mana tak ada masalah bagi aku. Adapter dia baru dalam 200 dan high speed booster adapter dia hanyalah 500. Sekarang kita nak cerita apakah kekurangan kamera ni. Nombor 1, crop factor dia adalah 1.6. Bagi aku agak besar lah crop factor dia. Canon daripada dulu sampai sekarang kalau APS-C crop factor dia 1.6. Aduh, sakit kepala weh. Come on lah Canon, daripada dulu sampai sekarang takkanlah crop factor 1.6. Buatlah 1.2 ke 1.3 ke, sedap sikit orang nak beli crop factor kan. Kelemahan nombor 2 ialah tiap kali korang ambil gambar, kalau gunakan ISO yang tinggi iaitu lebih daripada 6000, korang akan perasan dia punya noise tu agak jelas kalau hendak dibandingkan dengan kamera yang full frame. Tapi bagi aku yang jarang-jarang shoot malam ni tak jadi isu pun. Sebab mostly kita shoot event siang kan. So kalau malam pun mungkin event dalam hotel, of course lah terang, dan kita pun ada bantuan dengan kamera flash ataupun kita boleh shoot raw. So sebenarnya benda ni bergantung pada korang punya experience, because you are in control of the camera, not the camera is controlling you. Sebab tu korang kena, kalau shooting ni memang kena cukup experience lah, kalau tak memang panic weh. Kekurangan yang nombor 3 adalah lens choice yang tak banyak untuk mirrorless punya lens. Tapi kita boleh option kepada lens yang lain, contohnya EF dan EFS lens yang aku cerita sebelum ni. Tapi aku pun tak faham kenapa Canon cipta mirrorless punya lens, tapi lepas tu dengar cerita dah discontinued dah. Pening juga kalau dah fikir. Kelemahan nombor 4 adalah kompartmen bateri dan memory card yang agak terhalang apabila korang pakai tripod. Contohnya macam ni, korang nampak kat sini kan ada tapak tripod kan. Bila korang pasang tripod, automatik korang tertutup dia punya pembuka untuk bateri dan juga memory card kat dalam ni. So untuk korang tukar bateri ataupun memory card, korang kena cabut dia daripada tripod, buka tapak tripod, baru boleh keluarkan bateri. Ini adalah agak bermasalah bagi videographer, sebab videographer ni memang memory card dia selalu penuh, lepas tu bateri dia selalu habis. Lagi-lagilah mirrorless ni kuat makan bateri, dan bateri capacity dia sebab tak besar, dalam 1000 mAh saja, 1089 mAh saja. So gambar yang dia boleh ambil hanyalah 250 shot hingga 350 shot, bergantung pada environment pada masa tu. Kalau environment pada masa tu agak panas, memang kecekapan bateri ni agak kurang lah. So tak banyaklah gambar korang boleh ambil, termasuklah dengan video. Kena ingat, kita ni kat Malaysia panas dan lemak sepanjang tahun. So memanglah bateri dia tak banyak guna. Memanglah bateri dia memang cepat habis. Tu je lah. Kenapa dia tak cipta dekat sebelah sini sikit supaya tripod tu senang masuk? Okey, aku dapat jawapan. Aku tanya aku sendiri jawab kan, pening juga sama. Sebab dia punya sensor dia dekat sini. Kalau dia buat slot yang banyak untuk masuk, dan mungkin akan efek dia punya sensor kat sini lah. Tapi bagi aku percaya dengan Canon punya engineer, dia mungkin pada masa akan datang boleh design untuk tapak tripod yang lebih ke kiri, supaya tak mengganggu apabila kita nak keluarkan bateri. Ataupun penutup bateri ni, kita boleh buka slide ke sini dan buka ke sini, bukannya buka ke sini macam ni. So aku harap pada engineer-engineer Canon yang design benda ni, tolonglah, come on lah, kreatif lah sikit kan. Kita ni orang biasa pun boleh fikir, korang sendiri user takkan korang tak tahu kan. Nombor 5, sharpness. Kalau in terms of crop body dengan full frame, memang agak jelas lah, senang cerita. Sebab aku biasa pakai full frame sebab ni 5D Mark III, even yang dah tahun 2012 tu pun dengan ni in terms of sharpness menang lagi Canon 5D Mark III. Tapi tak ada masalah lah, sebab nak kata jelas pun tak, nak kata tak jelas pun tak. Hanya apabila korang zoom, korang akan nampak dia punya beza lah. Tapi kalau macam orang biasa, dia memang tak nampak perbezaan sharpness pada tu. Anyway, sharpness bukan bergantung pada body saja, pada tangan kau juga, sama ada Parkinson atau tak. Kalau korang shoot 1/60 tapi tangan goyang macam gini pun tak guna juga kan. Itulah aku dah cakap, jangan buat benda-benda terlarang kan. Itulah. Lepas tu kalau kau pakai 1/125 macam aku sekalipun punya shutter speed,
Itu yang aku punya kekuatan pada diri aku ni lah. So kalau aku pakai 1/60 memang akan nampak blur lah. Tapi kalau macam 1/125, mostly gambar aku sharp, tak ada masalah. Anyway, benda ni bergantung pada korang punya skill. Korang dah tahu korang jenis yang Parkinson, badan gegar, punya sandal lah kat sana, sandal lah kat sini, tongkat ke apa ke tripod ke supaya gambar tu nampak sharp. Sebab tu aku cakap, kamera punya skill ni bergantung pada experience korang. Bukan masalah pada kamera, tapi kalau gambar tu tak jadi, itu masalah pada diri korang sendiri. Korang gagal untuk dapatkan gambar yang korang nak. So itu saja. So jangan salahkan kamera lah. Kamera yang lebih canggih ataupun lebih mahal, dia memudahkan korang untuk dapat gambar yang korang nak. Bukannya kamera ni menjadi satu kemestian, no. Dia bergantung pada korang punya skill. Kelemahan dia yang nombor 6 adalah video dia. Video dia kalau kita rekod dalam 4K punya resolution, dia tak ada eye detection dan juga face detection. Dua pixel CMOS detection atau focal detection ni akan secara automatic ni akan disable. So dia akan pakai contrast detection. Contrast detection ni masalahnya lembab. Kadang-kadang hunting, kadang-kadang fokus, kadang-kadang tak fokus. Allah, come on lah Canon. Untuk Canon M6 Mark II, dia boleh pakai 4K tanpa crop. Lepas tu ada lagi dual pixel CMOS detection dengan face detection. Kenapa yang ni tak boleh kan? Padahal beza dia dalam, ini body 2,500, itu body 2,800 saja. Takkan korang tak boleh buat? Mesti boleh buat kan, bagilah lebih sikit dekat sini, betul tak? Sebab banyak user yang pakai US M50 Mark II. Dan kenapa aku tak ambil M6 Mark II? Sebab dia tak ada articulated screen macam ni. Dia ada articulated screen kan? M6 Mark II dia punya screen dia ke atas. Bila ke atas, dia akan mengganggu korang punya mikrofon apabila tiap kali korang buat recording. Itu pun masalah. Lagi satu, kalau ada flash memanglah mengganggu juga. Korang nak tengok macam mana? Nak tengok dari sini kan? Lepas tu sini ada flash. Memang dapat flash sajalah jawabnya. So itu memang tak sesuai lah. Mungkin M6 Mark II lepas ni akan keluar Mark III juga, di mana dia akan buat articulated screen lah. Mungkin, tak tahulah kan. Yang itu kalau keluar masa aku dah beli ni, aku dah memang ambil yang tu, aku tak ambil yang ni. Tapi disebabkan dia bukan articulated screen, paksalah aku ambil yang ni. Tak apalah. Janji kita beli apa yang kita mampu dan kita suka. Yang penting yang aku cakap, kelebihannya adalah pada korang sendiri. Kekuatannya adalah pada korang sendiri, sama ada fotografer ataupun videografer. Jangan salahkan kamera lah. Apakah kesimpulannya? Kesimpulannya, walaupun aku cerita banyak juga kelemahan kamera ni, tapi bagi aku dia punya kebaikan dia ataupun kelebihan dia still banyak lah. So bagi aku, untuk harga bawah 2,000 dan kalau termasuk lens pun, harga body 2,500, termasuk lens pun 2,800 je. Bagi aku, still worth it lah, sebab dia punya function features yang ada tu dah lebih kurang sama dengan body pro punya kamera. So bagi aku bolehlah beli. Khas untuk beginner dan juga advance punya user lah. Kalau pro aku rasa tak sesuai kot, sebab korang perlukan memang yang full frame lah untuk